Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tak terhingga. Kerdil sekali kita rasa pada malam ini tuan-tuan sekalian. Namun kita bersyukur pada Allah taala kita dalam anugerah atas anugerah atas anugerah. Kita dalam malam Jumaat, kita pada malam Jumaat. Dan kita pada 10 malam pertama bulan Zulhijjah, yang mana 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari terutama dalam hari-hari dunia. Dalam hari-hari dunia, 10 hari Zulhijjah ini terutama. 10 hari Zulhijjah ini sehingga Allah Ta'ala berfirman, bersumpah dengannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, istimewa sekali. Kemudian dah begitu kita dalam tempat yang baik, waktu yang baik, kita dalam satu majlis istimewa. Pada malam ini surau kita ini bukan hanya setakat surau ya, tetapi tuan-tuan sekalian wajib bersyukur dengan syukur yang teramat sangat. Kalau balik nak menunjukkan zahirkan syukur kita, kita bayar nazar sembelih seekor kambing setiap orang pun kecil ya. Iaitu apa? Surau kita pada malam ini adalah sebenarnya balai penghadapan Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ni wali besar, sangat-sangat besar tuan-tuan sekalian. Zuriat Nabi SAW, kalau kita lihat ya, ini keistimewaan ini ahli bait Nabi SAW. Khususnya safwah dalam ahli bait Nabi iaitu Bani Alawi. Mereka dalam setiap generasi ada, taruhlah umpamanya anaknya seperti Syekh Abdul Rahman Segaf. Anaknya sampai 13 orang. 13 wali kutub. Ya, 13 wali kutub. Tapi daripada anak-anaknya itu, 1-2 yang outstanding, yang sangat cemerlang. Seperti Sayyidina Umar Muhdar. Seperti Syekh Abu Bakar Sakran. Ya, begitu. Kemudian itu satu generasi. Nanti bawah generasinya ada yang naik lagi outstanding. Dalam generasi yang cucunya pulanya, daripada anak fulan pulanya, daripada cucu fulan pulanya. Seperti siapa? Kita bilang Sayyidina Abdullah Al-Idrus. Turun daripada cucu, daripada generasi yang pulan, cicit yang salah satu daripada yang 13 ini pulanya. Turun, tapi setiap daripada satu ada yang outstandingnya, ada yang naiknya, ada cemerlang. Sampai satu zaman Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini wali besar, wali sangat-sangat besar tuan-tuan sekalian ya. Sangat-sangat besar. Di antara ini saya suka cerita apa yang Habib sudah cerita tu, masya-Allah. Saya suka nak cerita sedikit tentang pengalaman peribadi saya ketika ditarim dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebelum itu Syekh Abu Bakar bin Salim ini wali sangat besar. Beliau ini Allah Ta'ala berikan dia kemewahan sehingga dia boleh sembelih haiwan. Kadang mengatakan onta satu hari dia sembelih, kadang-kadang sampai 2 ekor. Siapkan makanan untuk sampai kita dengar 1,500 orang setiap hari paling-paling tidak. Syekh Abu Bakar bin Salim ini, kadang orang tanya Syekh Abu Bakar bin Salim, mana kau dapat harta begini banyak? Dia bilang, aku tak usah ini harta. Dia datang sendiri, develop sendiri, jadi sendiri. Umpamanya kebun tamarnya, dia bilang kau tengok, kebun tamarnya jadi hasil. Kemudian dibawakan orang pergi dagang ke satu negeri. Kebetulan di negeri sana negeri mereka tengah tak ada tamar tengah jadi. Maka tamar dia diambil orang dengan harga yang tinggi. Tambahan pula setiap butir tamar dia orang makan jadi penawar. Negeri itu bukan hanya tak ada tamar, orang sedang banyak sakit pulanya. Tamar dia datang, bukan hanya mereka dapat tamar, dapat penawar. Maka orang beli tamar dengan dia bilang, tengok ini, Allah yang beri. Tamar aku macam tamar orang lain juga. Tapi Allah yang beri, harta ini develop sendiri. Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat istimewa, sangat special. Sehingga kan Imam Habib Abdullah Al-Haddad kita, ya, pernah ditanya oleh Habib Ali Habsyi, wah Syekh Habib Abdullah Al-Haddad, aku mendapat tahu bahawasanya kau ada bercita-cita nak sampai makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu tingginya ya. Tinggi sekali. Masya Allah, Imam Haddad kita tahulah macam mana ya. Ingin nak sampai martabat Syekh Abu Bakar bin Salim. Ditanya oleh Habib Ali Habsyi. Maka Habib Abdullah Haddad bilang, memang aku ingin nak capai makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Kerana apa? Yang Syekh Abu Bakar bin Salimnya sudah wafat, sudah meninggal dunia. Tapi yang menjadikan Syekh Abu Bakar bin Salim sebagai Syekh Abu Bakar bin Salim masih ada, Allahu Rabbul Alamin. Aku minta Allah jadikan aku seperti Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Saya teringat apabila kita hadir majlis hall ini tuan-tuan sekalian ya, kita kena syukur ya. Saya teringat ketika saya bikin hall Habib Nuh Al-Habsyi di Kota Tarim di rumah saya, Habib Masyhur datang. Kemudian Habib Masyhur tanya, yang mana yang sebetulnya hall Habib Nuh? Yang di Singapura tu kah?
ataupun yang di sini ke, ataupun yang di mana? Beliau mengatakan di mana Habib Nuhnya? Habib Nuhnya bukan di Singapura. Habib Nuh dalam Taman Jannah. Baik, sekarang ada di Jakarta, ada bikin Hall Syekh Abu Bakar bin Salim. Di sana ada bikin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di sini ada Hall Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang mana satu Hall Syekh Abu Bakar bin Salim? Dia mengatakan di mana kita bikin Hall Syekh Abu Bakar bin Salim, di situ dia datang hadir, kata Habib Masyhur. Aku berani bersumpah dengan nama Allah bahawasanya ketika tu Hall Habib Nuh lah ya, bahawa Syekh Habib Nuh tu ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Maka sekarang saya pinjam cakap Habib Masyhur. Yakin kami bahawasanya tidak kami adakan majlis ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada bersebabnya, tuan-tuan sekalian, ada bersebabnya. Tidak kita dapat nikmat yang ini besar dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali lantaran Syekh Abu Bakar bin Salimnya. Dan semena-mena tahu majlis kita malam ini yang biasanya kita maulid biasa saja dah cukup besar pahalanya, tiba-tiba malam ini kita dianugerahkan untuk dapat hadir hall Syekh Abu Bakar bin Salim. Bayangkan kita berada di Kota Ainat. Bayangkan kita depan makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Bayangkan kita berada di sisinya. Kalau begitu jangkaan kita, begitulah keadaan kita. Ya. Dan sudah tidak syak lagi lah. Lantaran Syekh Abu Bakar bin Salim kita dihimpunkan pada malam ini. Lantaran mungkin ada seorang yang istimewa di kalangan kita, tuan-tuan sekalian, yang lantaran dia Allah Ta'ala himpunkan kita pada malam ini. Ada di antara kita 40 orang kumpul aja satu wali, tuan-tuan sekalian ya. Ada di antara kawan-kawan kita yang ada di sini so special sehingga lantaran dia kita yang macam gini pun diundang oleh Allah Ta'ala hadir makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim punya istimewa, tuan-tuan sekalian. Satu hari dia tak dapat ziarah Nabi Hud alaihi salam. Kerana uzur tak dapat ziarah Nabi Hud alaihi salam, tiba-tiba Nabi Hud datang ziarah dia. Nabi Hud datang ziarahnya, ketuk pintu rumahnya, tengok Nabi Hud yang datang ziarah dia. Ya. Selalu kau ziarah kepada kami, tahun ini kau tak dapat ziarah pada kami ziarah kepadamu. Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Syekh Abu Bakar bin Salim itu diriwayatkan rumahnya itu ada satu tiang besar. Ada tiang seri besar. Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Dan tiang itu dapat daripada mana? Daripada Shibam. Shibam tu atas daripada Hautah. Atas daripada Hautah. Maka daripada pokok yang besar situ. Dulu bukan ada crane, dulu bukan ada apa itu namanya kontainer boleh hantar delivery, DHL semua. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, taruh saja ini apa batang pokok ni, taruh saja di tempat sel, tempat air hujan mengalir. Begitu orang taruhkan, tiba-tiba hujan pun turun, air mengalir, delivery betul sampai belakang rumah dia, itu kayu terbalik sendiri, delivery sampai rumah dia. Ni dah sampai pun deliverynya. Subhanallah, deliverynya dari Allah Ta'ala. Ya. Deliverynya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh Abu Bakar bin Salim, kita nak tengok peninggalan-peninggalan beliau. Kita tadi Habib mengatakan daripada umurnya 23 sudah dapat menyandang martabat wali kutub, kutub zaman. Beliau umurnya 17 tahun sudah menulis satu kitab yang sangat besar, sangat penuh kerohanian. Fathul Basair. Kitab Haguh. Miftahul Basair. Miftahul Sarair. Miftahul Sarair. Kunci bagi segala rahsia-rahsia. Subhanallah. Itu di antara kalau kita belajar di Tarim, di antara awal-awal kitab yang Habib Umar akan kasih kita. Miftahul Sarair. Ya. Pembukaan segala kunci, segala rahsia-rahsia. Umurnya berapa tuan-tuan sekalian? 17 tahun. Dah tulis kitab tentang kerohanian, tentang sir-sir rahsia-rahsia ini semuanya. Bukan dia cerita tentang rahsia-rahsianya. Macam mana nak buka rahsianya? Subhanallah, subhanallah. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar Salim banyak cerita riwayatnya, ya. Banyak cerita riwayatnya, begitu istimewanya sekali Syekh Abu Bakar bin Salim sehingga diceritakan ya. Sebab itu sampai sekarang Habib Umar kalau bikin apa-apa dia bikin daurah 40 hari ya, 40 hari. 40 hari ni sabit tuan-tuan ya. Kerana mengamalkan hadis Nabi ya, siapa sembahyang berjemaah 40 hari belakang imam tanpa luput takbiratul ula bersama dengan imam, maka dipelihara Allah Ta'ala daripada sifat munafik dan dapat tetap imannya. Kalau di Madinah 40 waktu sebab bikin 40 hari. Ada satu riwayat, ada satu orang makcik orang kampung, anaknya ni nakal, tak tentu arah, tak ada ilmu, tak ada apa, jahatlah budak ni semuanya ya. Begitu. Maka dibawakan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, aku serah sajalah anak aku pada kau. Dah bawa sini anak kau duduk sama aku selama 40 hari. 40 hari Syekh Abu Bakar bin Salim pergi mana dia ikut, pergi kuliah mana dia ikut. Lepas 40 hari maknya sudah terperanjat. Ini anak aku yang kau hantar pada kau dulu, ini anak aku. Sampai setengah-setengah hukum mak dia boleh tanya anak dia boleh jawab. Dan jadi sebaik-baik anak, ada ilmu, boleh bimbing pula maknya.
cukup berbeza. Cukup berbeza duduk dengan orang alim, begitu berubah sekali. Syekh Abu Bakar bin Salim, tuan-tuan sekalian, 40 hari sebelum matinya, subhanallah ya, kita bilang, kita jangan tak percaya karamah-karamah para awliya ya. Siapa tak percaya bermakna dia tak percaya Quran. Quran macam-macam story, macam-macam cerita Ashabul Kahfi 300 tahun, tidak makan, tidak minum, tidak mati, ya. Syekh Abu Bakar bin Salim 40 hari sebelum wafatnya duduk, sebagaimana kita dengar Habib kata tadi, dia tidak pernah duduk bersandar, dan duduknya senantiasa duduk cara tawarruk, macam duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, layan tamu semuanya, begitu cara duduknya. Sepanjang hayatnya tidak pernah nampak dia duduk cara bersandar ataupun bersila, duduk macam duduk tahiyat akhir, begitu ya. Dan 40 hari sebelum wafatnya tak makan walau sebutir, tidak minum walau setitik, duduk hanya tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadat kepada Allah taala Subhanahu wa taala. Sampailah hari penghabisan tu, barulah keluarganya desak, abah makan sedikit abah. Begitu dia makan, terus memang jadi sebablah Allah nak dia jamah rezeki pada akhir hayatnya, meninggal dunia tak lama, begitu ya Syekh Bakar. Kalau Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam 120 hari. Dia bilang, kalau tak kerana kau desak aku makan, aku akan begini terus sampai yaumil qiyamah. Begitu mereka istimewanya para wali-wali Allah, Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim peninggalannya cukup banyak. Di antara peninggalan-peninggalannya, dia lahir, dia kembar, tuan-tuan sekalian, Abu Bakar bin Salim dan Aqil bin Salim. Dua-dua beranak ni kembar. Dan ibu dia anak beranak dalam perut, mak dia dah dengar. Dia dua-dua saling bertolak-tolak antara dua beradik. Jadi kalau kita dengar bin Aqil tu daripada saudara kembarnya Abu Bakar bin Salim, Aqil bin Salim, makamnya di luar kubur Inat Syekh Abu Bakar bin Salim itu, ya. Daripada Aqil bin Salim ini dapat anak Abdurrahman bin Aqil. Abdurrahman dapat anak Umar bin Abdurrahman. Abdurrahman ini yang berdapat gelaran Al-Attas. Jadi Al-Attas dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, dia cousin mereka. Ya, mereka cousin. Dari dalam perut ibunya dah dengar, dua-dua beradik bertolak-tolak. Subhanallah, karamahnya dah dalam perut. Awaklah keluar dulu. Kenapa? Adat orang tadi tengok dua beradik ya, senantiasa saling hormat antara satu sama lain. Kalau selalu mendahulukan saudaranya. Dari dalam perut sudah ada adabnya. Kerana siapa keluar dulu akan jadi wali masyhur, siapa keluar kemudian wali mastur. Maka diberikan keistimewaan tu antara satu sama lain. Maka takdir Allah Ta'ala, Syekh Abu Bakar keluar dulu, Aqil keluar kemudian. Maka Abu Bakar jadi abang, Aqil jadi adik. Dari Syekh Abu Bakar bin Salim inilah segala yang kita dengar, marga-marga yang ada sekarang ini daripada bawah Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Muhdar daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Haddar pada Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar tu Al-Haddar ya. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Abdullah Al-Haddar, bin Syekh Abu Bakar bin Salim, bin Hafiz daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, bin Jindan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Hamid Habib Ali kita daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, Abu Futim daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Banyak daripada marga-marga itu menunjukkan di bawah dia tu ada satu sambri top, di bawah lagi satu sambri top, sambri yang menyandang gelaran, subhanallah. Dan pada sampai sekarang peninggalan beliau itu, daripada keturunan beliau itu, iaitu siapa? Habib Umar bin Hafiz kita, daripada Zudat Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, syukur. Dan Habib kita dua-dua ni daripada Zudat Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah, anak cucunya ada bersama dengan kita, tuan-tuan sekalian ya. Syekh Abu Bakar bin Salim tu cukup istimewa. Dikhabarkan kepada kami oleh setengah pada masyayikh kami bahawa Syekh Abu Bakar bin Salim di antara beberapa orang anaknya, dia sudah shortlisted 2 orang yang layak terima segala jadi khalifah dia, sir dia akan tumpah kepada dia. Maka anaknya yang tua, anaknya yang sulung diberi ujian, dan anaknya yang qualify, yang sulung dan yang bungsu. Maka ditesnya yang tua. Apa abah beri kepada engkau, kau buka daripada kotak ini, dari peti ini, kau ambil, kau cukup, terus kau makan. Maka anaknya pun buka, ambil daripada kotak ni, cukup nak makan ular. Begitu ya. Maka dia nak makan ular. Kata orang Kedah, macam-macam logat kita ya. Dia nak makan ular, tak jadi makan. Tak apa, ini tes. Yang adiknya yang kecil, Asghar, man ismuhu? Asghar aulad Syekh Abu Bakar bin Salim. Asgharuhum min aulad Syekh Abu Bakar bin Salim.
Husain. Akbaruhum? Akbaruhum. Asghar? Anak dia sama sekali 13 ya. Dari shortlisted kan yang paling kecil sekali. Maka yang paling kecil pulaknya begitu dia cekup dalam peti tu, tengok ular juga, dia gigit juga dia makan. Betul kau jadi makanan. Maka abangnya tanya kepada abangnya, kenapa kau tak makan? Sebab ini ujian test. Tengok nak patuh cakap abah ke nak patuh cakap Allah. Maka hukum syarak ular tak boleh makan. Kau betul. Kenapa? Kalau kau ikut, kau makan ular. Tak boleh makan ular. Tak boleh makan ular. Maka abangnya dapat ilmu syarak, ilmu zahir. Banyak dapat. Maka ada anak yang kecil. Kenapa kau makan? Dah abang bilang makan sajalah. Abang lebih tahu daripada aku. Maka sebab itu tu kau. Maka segala asrar yang ilmu batinnya lahir kepada anak yang kecil. Dan pada anak yang kecil inilah turun. Jadi Habib Omar kita. Begitu ya. Turun sirnya. Kalau kita ziarah Nabi Allah Hud alaihi salam. Ziarah besarnya, panji-panji ziarahnya tu. Lepas pada keluarga Al-Idrus, Habib Abdullah Al-Idrus. Kemudian berpindah. Sampailah khalifahnya, sampai Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai sekarang tak pindah kepada keluarga lain. Jadi sampai sekarang yang lead ziarah besar Nabi Hud alaihi salam pada hari penghabisan waktu pagi itu yang dikibar panji-panji dengan berarakan yang begitu besar sekali adalah yang di leadnya tu dipimpin oleh munsibnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa lagi di antara amalan Syekh Abu Bakar bin Salim yang ada sampai pada kita tuan-tuan sekalian? Itu yang kita sembahyang hari Jumaat penghabisan bulan Ramadan khamsah furud tu daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu sebetulnya bukan amalan Syekh Abu Bakar bin Salim saja tuan-tuan. Amalan orang-orang soleh kalau tengok dalam kitab ya. Orang-orang soleh ramai mengamalkan qada satu waktu, 5 waktu dalam setiap tahun walau sekali. Ada yang buat pada bulan Muharram, ada buat pada bulan Zulhijjah, ada yang buat pada bulan Rabiul Awal semua. Ini amalan apa tuan-tuan sekalian? Syekh Abu Bakar bin Salim pilih 10 hari dalam Ramadan Jumaat penghabisan. Sembahyang qada ni apa? Kalau orang tanya apa dalilnya? Dalilnya kita rukun Islam kedua menunaikan sembahyang. Apa dalilnya? Awal mula akan dihisap kita ialah sembahyang. Kalau tak sempurna sembahyang kita, sempurna segalanya. Tak sempurna sembahyang kita, sangkut segala-galanya yang lain. Orang-orang alim mereka bukan tak sembahyang, mereka dah sembahyang, dah sempurna sembahyangnya. Itu pun takut kalau ada cacatnya, takut kalau ada tak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kalau ikut syarat-syarat kerohanian, sedikit kita khayal dalam sembahyang kita tak sah. Dan kalau tak sah kena ulang. Bermakna berapa banyak sembahyang kita nak kena ulang? Tak mampu nak ulang banyak, paling-paling tidak jangan kau tak ulang satu daripada sekian banyak. Maka buat satu zuhur, satu asar, satu maghrib, satu isyak. Contoh, saya ada utang 10,000 dengan orang kaya. Tetapi aku tak mampu bayar, kecuali aku bayar cuma RM5 yang aku mampu. Jangan bilang ini amalan bid'ah, amalan tak ada ya. Kalau sembahyang tu bid'ah ke? Sembahyangkan wajib. Ini daripada orang yang prihatin tentang sembahyangnya. Orang yang dah sembahyang, dah sempurna sembahyang, takut kalau tak diterima sembahyangnya. Maka jangan kita sebut ni satu amalan yang diada-adakan semua. Itu amalan pokok, bukan amalan cabang ya. Amalan pokok salat ya. Awal mula akan dihisap bila salat ya, dan mereka sangat bimbang. Saya ada hutang 10,000, saya tak dapat bayar kecuali RM5. Bayar juga RM5. Tapi orang kaya ni baik, orang kaya ni elok. Ini yang termampu oleh saya. Mudah-mudahan dengan aku beri 5 saja ini, dihalalkan yang bakinya. Orang kaya tak heran, orang kaya tidak heran. Itu yang dilakukan oleh ulama. Itu 5 sembahyang. Sepatutnya banyak. Termampu kita buat 5. Syekh Abu Bakar bin Salim pilih bulan Ramadan, bulan pengampunan. Dia pilih 10 hari terakhir, Itqun minan nar, kemerdekaan daripada api neraka. Dia pilih hari Jumaat lepas sembahyang Jumaat, keadaan kita suci seperti bayi baru lahir perut ibu. Maka dia persembahkan sembahyang 5 waktu itu. Dan dia buat juga bukan untuk umum. Dia buat untuk dia dengan ahli keluarganya. Tapi diikut orang. Sampai sekarang di Kota Tarim itu, di Kota Ainat itu, kalau Jumaat penghabisan bulan Ramadan, Masya Allah, ramai-ramai kita berbondong-bondong pergi ke Ainat, sembahyang 5 waktu. Dan sekarang dibuat di sana juga, dan di Batu Pahat pun juga. Alhamdulillah, Batu Pahat pun kira branch sama Hadramaut. Al-Nafi Batu Pahat kadalik 5 furud fi Yawmil Juma'a akhir. Aisyah mawjud fi Tarim naf'al hina
allazi nastati'ina. Jadi apa, kita sembahyang 5 waktu itu subhanallah, dengan harap ya Allah aku buat yang segini 5 saja pada bulan Ramadan, pada penghujungnya harap diterima oleh-Mu ya Allah, harap diterima oleh-Mu ya Allah. Selamat tak? Manfaat tak? Subhanallah, ya Allah, ni ada Syekh Abu Bakar bin Salim bersama kita, dia dengar apa yang kita cakap ini ya. Mudah-mudahan segala barakahnya tu kita dapat direct daripada dia, Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar Salim punya istimewa. Dan orang-orang ingat masyhurnya Syekh Abu Bakar bin Salim tu, dia setiap wali ada specialty-nya. Untuk sekian-sekian jumpa Sayyidina Umar Muhdar. Untuk keperluan sekian-sekian jumpa Sayyidina Abdullah Al-Idrus. Untuk bahagian hospital tentang perobatannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Confirm tak ditolak. Di antara confirm yang tak tolak siapa? Ada 3 yang saya tak ingat. 1, Habib Bakar Aden. Confirm kalau kita tawasul dengan dia, confirm dapat. Try lah. Tak percaya pergi try. Yang kedua Syekh Abu Bakar bin Salim. Confirm tak tolak. Yang ketiga siapa saya tak ingat dia. Confirm. Saya mengalami sendiri tuan-tuan sekalian ya. Saya mengalami sendiri satu peristiwa, bukan satu peristiwa, beberapa peristiwa besar sekali Syekh Bakar bin Salim. Sebab itu takluk kita dengan beliau tu aku nampak dengan mata aku sendiri. Aku mengalami dengan diri aku sendiri. Kau tak percaya, kau punya pasal. Ya, begitu ya. Di sana ada seorang yang rapat dengan saya dahulu. Sakit. Dia pernah melakukan operation di Singapura selama 5 kali. Tapi operationnya tak hasil. Tapi doktor bilang, sayurgia ini penyakit jangan datang lagi. Kalau datang lagi kami tak boleh bikin apa-apa. Ya, tak boleh bikin apa. Takdirnya awal Ramadan ditarim datang penyakitnya. Tak boleh bikin apa. Sampai dah hampir 2 minggu tak buang air besar. Muka dah pucat. Sampai dah pendarahan. Kita jumpa sama doktor, tahulah hospital Tarim tu macam mana. Hospital Batu Pahat pun lebih canggih pada hospital Tarim tahu. Hospital Tarim tu tak tahulah macam mana. Sekali hospital Tarim macam mana. Maka doktor bilang kami tak boleh buat apa-apa. Pergi Seiun ataupun pergi San'a. Itu macam mana ni bulan-bulan Ramadan, first time di sana. Tanya sama satu doktor Britain, Syekh Doktor Khurum Hassan. Tanya doktor pendapat. Dia bilang kau jangan pergi San'a. Sekarang juga kau beli tiket balik Singapura. Tetapi kami tidak dapat pastikan dia ni selamat sampai ataupun tidak. Kerana dah pendarahan. Allah, kecilnya hati macam mana. Lepas sembahyang tarawih jumpa Habib Omar. Tengok ni wali Allah namanya Arif Billah. Dia tahu kerja Allah. Main-main nyawa orang ni ya. Habib Omar bilang apa? La tadhhab ila Seiun wa la ila Sana wa la ila Singapura. Bukrah zuru Syekh Abu Bakar bin Salim iqra' Fatihah. Bas. Tak perlu pergi ke San'a, tak perlu pergi ke Seiun, tak perlu pergi ke Singapura. Besok pergi Inat, jumpa Syekh Abu Bakar bin Salim, baca Fatihah. Dah. Betul. Besok pergi, dipimpin, pergi jumpa Syekh Abu Bakar Salim. Baca Yasin. Balik, pergi berpapah. Balik dah berpimpin. Sampai rumah selamat segala, buang air besar, segala apa semua. Sampai sekarang masih hidup lagi. Kemudian selang berapa bulan, balik Singapura, pergi cek apa semua. Nothing, doktor bilang. Macam tak ada operation, macam tak ada apa-apa. Subhanallah, Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia punya hospital, Singapura punya hospital pun kalah dah. Nothing, doktor bilang nothing. Satu lagi ada seorang rapat juga dengan saya. Kau tolong aku, doktor diagnose ada kanser. Ada kanser. Aku tak tahu macam mana. Saya bilang kau jangan bimbang. Aku doakan Syekh Abu Bakar bin Salim, bawakan tanah daripada makam Syekh Abu Bakar bin Salim, kau buat begini, kau baca doa. Selang berapa lama telefon, alhamdulillah doktor bilang clear, tak ada apa-apa. Maka dicek berapa bulan sekali, tak sampai sekarang tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun didapati, benda tu hilang sendiri. Kanser atau Syekh Abu Bakar bin Salim. 2 perkara. 3 perkara. Sebab itu saya kalau nak pergi makam Syekh Abu Bakar bin Salim, saya takut tau. Kadang-kadang kita nak pergi, on the way, takdir ada orang telefon. Ustaz, kami daripada makam Habib Noor, Singapura. Dengan dalam majlis Walimatul Urus. Tapi ada masalah. Apa masalahnya? Tak ada wali. Kenapa? Satu-satu wali bagi budak perempuan ni uncle dia. Tetapi uncle dia sudah jengkel, sudah merajuk. Pergilah rumah dia. Dari semalam kita dah pergi, rumah dia kunci. Telefon tak dapat, anak dia tak dapat, macam mana? Kasih tahu Qadi. Qadi dah bilang kalau nak ubah tarikh boleh. Hari Sabtu patut nikah. Hari Ahad Walimatul Urus. Kalau nak ubah boleh. Hari Senin pergi pejabat Qadi. Habis ini dah jamuan nasi berhari semua macam mana, apa semua gitu. Dan yang nama Qadi, prosedur mereka ya, SOP, tak boleh ubah. Dia bilang, macam mana ni Ustaz, macam mana? Sudah, aku tengah on the way nak pergi makam Syekh Abu Bakar. Saya dah nampak gubahnya ni. Dah. Suruh pengantin jantan sembahyang hajat 2 rakaat. Ya.
Kau pergi situ, aku cakap dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai Syekh Abu Bakar bin Salim, kita baca Yasin Syekh Abu Bakar bin Salim. Cakap Melayu, dia faham. Masya Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dah hajat orang Singapura telefon begini-begini. Bantu Syekh Abu Bakar bin Salim apa patut. Dah baca Yasin. Balik Tarim dari Darul Mustafa. Macam mana? Tengah akad nikah. Hui, siapa datang? Wali dia datang? Wali tak datang. Qadi sendiri datang. Walhal qadi-qadi ni mana nak datang tak ada tahu. Kau punya majlis tergendala ke tu kau punya pasal. Nak ikut polisi dia besok. Apabila saya balik, saya telefon, saya jumpa qadi itu sendiri. Ya Habib, macam mana, kenapa? Enti ingat tak ada beberapa bulan dulu ada peristiwa begini-begini. Patut Ana tak boleh datang. Kenapa enti datang? Kenapa enti datang? Sebab Ana rasa tak sedap lah. Ana bilang rasa guilty kalau aku tak datang. Kesian budak ni ya. Dah tengok ada time pulanya. Dah lah aku datang ni prosedur lah. Dia datang, dia nikahkan sendiri, Masya Allah. Pasal ada remote control dari Ainat, Syekh Abu Bakar bin Salim. Satu peristiwa lagi, MH370. Gempar. Maka dari Malaysia, orang minta kita cubalah buat apa-apa yang patut, nak tengok apa cerita. Kita budak-budak Malaysia, budak-budak Singapura semua kumpul di sekolah Saadatul Darin. Sekolah kita, sekolah Melayu Tarim. Kita ada sekolah Melayu Tarim sana ya. Abi Omar suruh buka sekolah Melayu. Untuk orang yang tua-tua ni tak pandai cakap Arab, tak pandai spelling, baru nak belajar. Jadi kita ada sekolah, apa kitab dia baca Darul Mustafa, tapi kita mengajar dalam bahasa Melayu sana. Sekolah Saadatul Darin. Sembayang hajat di situ. Lepas tu ramai-ramai malam-malam pergi makam Syekh Abu Bakar bin Salim baca Yasin minta. Malam kita dapat alamat tentang itu. Marah Syekh Abu Bakar bin Salim nyawa orang dia bikin main. Marah dia tengok nampak semua bergelimpangan, nampak apa semua. Tapi kita tak pakai kelapa lah. Sini kan yang ada orang pakai kelapa, pakai apa kan. Kita tak pakai kelapa lah. Sana pun tak ada kelapa. Rupa-rupa dia begitu ya. Tapi hasil sesuatu. Hasil something apa perkhabaran daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah. Syekh Abu Bakar bin Salim. Satu lagi, sampai sekarang tuan-tuan ya, sampai sekarang. Lepas tu ni Habib dia tengah ada, sebelum dia balik Hadramaut ambil kesempatan. Malam ni juga minta, siapa hajat malam ni kalau boleh jangan kasih dia balik dulu. Selagi sudah minta. Rumah saya di Batu Fahad. Nak masuk, dah masuk air, senang masuk air. Nak masuk elektrik, belum masuk-masuk. Pula ni tu jam baru tukar peralihan pentadbiran. Segala permohonan tak ada daripada TNB Batu Pahat. Tak ada TNB Johor pun. Semua direct tu KL. Daripada Sabah, Sarawak, Melaka, Johor, Hatta Gunung Jerai sekalipun, mohonnya di mana? Di KL. File sudah stack up begini. Pulaknya baru peralihan. Jadi kita punya rumah masih pinjam current daripada jiran. Tak ada semua itu. Alah, macam mana ni. Tanya-tanya, nombor belum, yang kata nombor belum naik. Nombor belum masuk pun. Belum ada search number pun. Allah. Saya jumpa Habib Mahdi Al-Hamid. Zurat Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib aku tolong. Habib aku ada masalah. Masalah apa? Aku punya rumah begini-begini. Aku minta tolong. Dia pun risau. Macam mana nak tolong? Dia bukannya orang dari Arab. Dia mana tahu nak pergi office TNB sana nak taja sini. Aku minta tolong kau lah. Kalau aku ditarim, aku jumpa Syekh Abu Bakar bin Salim. Aku macam mana nak jumpa dia? Kau ada sini. Aku minta tolong kau. Okeylah, dia bilang. Kau baca Yasin, kau Fatihah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari engkau ya? Dari engkau. Bermakna from his endorsement lah. Kita pun baca, selang 3 hari datang terus, kami nak pasang wayar. Macam mana nombor naik? Tak tahu macam mana nombor naik. Dia bilang, dah ada ni. Pasal dia datang kalau approve, lepas approve berapa minggu baru dia datang survey, tengok, dia ukur. Selang berapa lagi nanti pasang tiang. Selang berapa hari lagi baru masuk wayar. Kampung pulaknya kan. Begitu nanti ditarik daripada jalan, tak ada begitu. Paling-paling tidak daripada approval nak sampai pasang, paling-paling tidak 2 minggu. 3 hari datang siap pasang. Subhanallah. Macam mana aku tak nak tanya. Aku tanya nanti aku pening macam mana ya. Tanya nanti di cancel balik cover kan. Dia bilang, ni dah ada ni semua. Aku tak mau tengok sikit lebih kurang. Pokoknya dah cari sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Wali-wali ni kita minta menerusi dia. Tak ada. Apa ada masalah. Mau kahwin, mau apa semua. Minta Fatihah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dapat insyaAllah. Mau cari apa semua. Minta daripada. Boleh dapat. Dan malam ini dengan berkat Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita minta. Wabak. Kita tak mau atur. Allah punya bebas. Allah nak kasih satu hari mati 1000 orang pun Allah bebas. Ya Allah, buat apa kau nak buat ya Allah. Kau nak kasih satu hari mati 1000 orang. Mati 20,000 orang. Ini bumimu, ini makhlukmu, ini hambamu. Kau bebas ya Allah. Kita tak protes. Dan kita tak nak aturmu.
Bahkan aturanmu kami banyak langgar, atau kita pula nak mengatur Rabbul Alamin. Kau bebas ya Allah, kau nak bikin apa engkau bebas ya Allah. Cuma kami mohon jangan sampai wabak ini menghalang kami daripada ibadat kami, jangan sampai menghalang kami daripada perhimpunan kami, jangan sampai wabak ini menjadikan kami derhaka kepadamu, jangan sampai wabak ini menyusahkan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu. Amma kerjamu kau bebas ya Allah. Kerjamu engkau bebas. Kami mohon keringanan daripadamu supaya wabak ini dengan berkat Syekh Abu Bakar bin Salim kami doa pada malam. Jangan sampai kami di PKP susah macam dahulu lagi. Macam mana pun kami mohon agar terkawal juga ya Allah. Kami mohon terkawal juga ya Allah, terpelihara juga ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Kudrah, Maha Kuasa ya Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu kita sebut yang hadir pada malam ini semua akak-akak, makcik-makcik semuanya itu semuanya adalah tamu-tamu istimewa Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia orang istimewa Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dia istimewa orang Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dihadirkan pada malam ini. Kita rasa Allah apa bertuahnya aku pada malam ini, mimpi apa aku tadi malam sampai boleh hadir majlis Syekh Abu Bakar bin Salim. It's not a small function tonight tau. It's very big function tau. Big, sangat besar sekali pengertiannya ya. Sangat besar sekali pengertiannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita kalau tertibnya pergi ziarah Nabi Hud ialah ziarah Syekh Abu Bakar bin Salim dahulu. Ziarah Syekh Abu Bakar bin Salim, ziarah Qasam, kemudian baru pergi Nabi Hud AS. Paling-paling tidak ziarah Syekh Abu Bakar bin Salim. Di antara saya punya favorite saya punya rutin ya. Malam Jumaat, macam malam Jumaat begini. Subhanallah, malam Jumaat ni dapat sebut Syekh Abu Bakar bin Salim. Malam Jumaat lepas maulid di Darul Mustafa, dah baca Darul Mustafa, balik makan sekejap, terus saya pergi Ainat, duduk zurna Syekh Abu Bakar bin Salim. Lailatul Jumaat ba'da maulid Darul Mustafa bil-lail. Malam duduk sana sendiri kat kubur, tak takut. Kalau sini berani pergi kubur malam-malam seorang, orang seram aku. Kat sana masuk tanah kubur, turun excited, seronok, duduk sebelah makam dia sampai tengah-tengah malam duduk. Allah, macam tak nak balik, bakal ngantuk jadi balik jugalah. Tapi seronoknya, tak ada rasa takut, tak ada rasa apa. Syekh Bakar bin Salim rasa fun and enjoyment over there. Syekh Abu Bakar bin Salim. Syukur Alhamdulillah dia masih ingat kita rupanya. Sampai malam ini kita dihadirkan. We are invited here, bermakna dia masih ingat kita, tuan-tuan sekalian. Dia tuan-tuan pun diingat juga. Tuan-tuan pun diingat juga. Subhanallah, tengok wali-wali tak. Kita cinta pada mereka bukan cinta bertepuk sebelah tangan tau. Kita mencinta dengan dia, cinta berbalas. Buktinya malam ini kita dijemput oleh mereka. Tidak kita cinta seorang wali kecuali mereka dah kenal kita dulu. Mereka dah kenal kita dahulu ya. Bertuah tuan-tuan sekalian, bertuah di antara amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 malam pertama bulan Zulhijjah, termasuk dalam amalannya ya Allah kau catat sebagai amalan ya Allah, iaitu hadir haul Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Cukuplah kalau kita hanya kau apa amal apa 10 hari pertama Zulhijjah. Nampaknya aku puasa pun tak kuat, aku itu pun tak mampu, ini pun tak buat. Tapi aku dapat hadir hal Syekh Abu Bakar bin Salim. InsyaAllah full mark. InsyaAllah full mark. Bukan full lagi. Extra mark lagi dapat. InsyaAllah. Jangan tak percaya awak punya pasal. Allah nak beri amin sajalah. Ada mengada-ngada. Ya ke, betul ke? Tak nak awak punya pasal. Allah nak beri amin saja. Terima saja. Begitu. Sekianlah saja tuan-tuan sekalian. Saya punya syukur pada hari ini saya tak terhingga kita punya syukur dapat datang pada malam ini ya. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dah saja, minta maaf agak terpanjang sikit cakap ya. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok ambil amjad dan nak balik ke Hadramaut. Doakan saya juga dapat balik Hadramaut tuan-tuan ya. Dan doakan saya pergi dan tak balik lagi. Nak duduk sana terus ya. Begitulah, sekian saja. Wallahu alam bisawab. Minta maaf.